Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Biyadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul arbabi wa musabbibul asbab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul ashraf wa khairul ansab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar, wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqaba al-lail wan-nahar. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa taqarrubi ilayhi fi sirri wal 'alal, wa fi sarra'i wad dharra, wa fi al-yusri wal 'usr, li'annahu la karamati 'indahu illa bitaqwa, wa la fawza 'indahu illa bitaqarrubi ilayhi zulfa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla pada setiap masa dan ketika. Ketika senang maupun susah, ketika sihat maupun sakit, ketika bersendirian ataupun ketika orang ramai, kerana dengan takwa sahajalah kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk khutbah pada minggu ini iaitu akidah mapan insan cermelang. Sesungguhnya sifat takwa yang diidamkan ini tidak akan terbit dalam diri sendiri, dalam diri setiap daripada kita, melainkan ianya mempunyai asas yang mantap dan tapak yang kukuh, iaitu akidah yang mapan. Akidah yang mapan ini bakal melahirkan insan cermelang yang akan memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Akidah ialah kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah, keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir kejadian langit dan bumi, bulan dan matahari, perubahan siang dan malam, dan segala-galanya di alam ini. Apabila segala perkara ini terbina kukuh dalam diri kita, akan timbul rasa kerdilnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu bercambahlah kepercayaan dan keyakinan ini menjadi ma'rifatullah, lebih-lebih lagi mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Setelah ma'rifah ini semakin menebal di dalam diri kita, akan bertambahlah rasa ubudiyah, penghambaan kita, bertambahlah kuantiti dan kualiti ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa begitu cepat berlalu tanpa kita sedari. Kita kini berada di penghujung tahun 2020. Wabak COVID-19 telah meragut keselesaan hidup kita semua, bahkan meragut
keselesaan hidup seluruh manusia di dunia ini. Bermula pada hujung tahun yang lalu, hinggalah kini belum kelihatan di mana penghujungnya dugaan ini. Perancangan diatur tergenala, banyak aktiviti yang dirancang tidak dapat diteruskan, ramai yang terjejas berpendapatan, hilang pekerjaan dan sebagainya. Hampir setahun kita semua menghadapi dugaan ini dan entah bila akan berakhir. Bagi petugas-petugas barisan hadapan pula, mereka dibebani dengan pertambahan kerja dan tugas di samping tugas-tugas sedia ada yang tidak kurang bebannya. Saban hari kita mendengar laporan peningkatan kes dan kematian akibat wabak ini. Para doktor, jururawat, anggota keselamatan dan lain-lain terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran dan dugaan dalam menjalankan tugas. Pakar-pakar perubatan pula bertungkus lumus mencari vaksin dan penawar bagi mengatasi wabak yang sangat dahsyat ini. Pendek kata, tidak ada orang yang boleh mendakwa mereka selamat dari kesan pandemik COVID-19 ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menyenaraikan masalah dan kesukaran yang timbul daripada pandemik ini, mimbar ini bukan medannya. Jika ingin menunding jari, menyalah pihak ini dan pihak itu, tidak terkira bilangan mereka yang boleh dipersalahkan. Namun khutbah pada hari ini ingin mengajak kita semua memandang pandemik ini dari sudut pandangan akidah dan kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, iaitu kita beriman dengan perkara-perkara ghaib. Pandanglah dugaan pandemik COVID-19 ini sebagai seorang mukmin yang percaya kepada qada dan qadar. Apa yang berlaku ini bukanlah suatu yang tidak sengaja dan bukan suatu yang sia-sia, tetapi hanyalah salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada, sahaja dengan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk menguji hamba-hambanya dengan pelbagai bentuk ujian, sama ada menyeronokkan ataupun yang menyedihkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Namrud dan Fir'aun dengan kekuasaan pemerintahan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Qarun dengan kekayaan dunia. Allah menganugerahkan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekuasaan kekayaan di alam dunia ini. Di samping itu Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit wabak, dan banyak lagi contoh yang boleh diambil untuk kita mengisafi apa yang berlaku pada hari ini. Dengan ujian ini, ada manusia yang terus kufur, melupakan Allah Azza wa Jalla, menentang para rasul dan menzalimi orang lain. Ada juga di sana para nabi dan rasul, para aulia yang ujian-ujian ini lebih bertambah sifat takwa mereka, keinsafan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji mereka yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang mereka yang sebenar-benar beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang mereka yang berdusta. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi pandemik ini, langkah pertama untuk kita ikuti sebagai orang yang beriman ialah bersabar dan menerima dengan penuh keredaan sebarang bentuk ujian yang menimpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu lahu khair. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له." Sesungguhnya menghairankan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya baginya kebaikan. Dan tiada yang mendapat seperti itu melainkan orang mukmin. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur. Itu satu kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Itu juga kebaikan baginya. Riwayat Muslim. Ujian pandemik ini sepatutnya menjadi medan untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mengisafi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, kita juga berusaha dan berikhtiar membendung wabak ini daripada terus menular dalam masyarakat dengan mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kerana kita mempunyai akidah yang jitu, mempercayai bahawa Allah tidak akan mengubah nasib kita tanpa berusaha. Atas keyakinan ini juga kita menaruh sepenuh kepercayaan kepada pakar-pakar perubatan untuk berusaha mencari vaksin bagi membendung penyakit ini. Mengakhiri khutbah pada hari ini, memang menyeru seluruh sidang Jumaah sekalian untuk memperbanyakkan beristighfar, memohon keampunan atas dosa kesalahan kita yang mungkin menjadi punca Allah memperingatkan kita dengan ujian sebegini. Kita sedar kita banyak melakukan dosa dan jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Kini kita kembali mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian ini daripada kita, serta kita mampu menghadapi mihnah dan percobaan ini sebagai seorang mukmin yang sabar dan bersyukur ke arah mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amalan-amalan baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu dan mendapat syurga dan bidangnya luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.